Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan dengan pengenalan tajuk iaitu unsur materialism dalam drama Melayu. Manusia secara fitrahnya memang suka akan kebendaan. Sifat cinta akan kebendaan itu dipanggil materialism. Fahaman ataupun falsafah ini yang mempercayai bahawa hanya benda lah yang menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia ini. Apakah itu materialism? Materialism boleh dikaitkan dengan sikap mementingkan harta benda ataupun duniawi. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, materialism bermaksud fahaman materialism ialah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim, yakni segala fenomena yang berlaku adalah bersifat jirim atau ialah kesan daripada perkara jirim dan nyata. Tajuk unsur materialism dalam drama Melayu mengaitkan istilah unsur materialism yang dipaparkan dalam drama Melayu. Melalui artikel ini, kita dapat mengulas tentang sejarah kesenian dalam tamadun Melayu. Perubahan zaman telah memaparkan tentang perbezaan adab dan adat tamadun Melayu dahulu dan kini. Impak sifat materialism yang semakin berleluasa menjadi antara punca keruntuhan sifat akhlak dan berbudi dalam sesetengah masyarakat Melayu. Kewujudan hiburan berbentuk drama akibat dari arus kemodenan telah mengubah masyarakat menjadi lebih proaktif, menunjukkan sifat diri sendiri yang kadangkala dihasuti memilih untuk membintingkan diri atau sifat hayawani. Merujuk kepada artikel, drama-drama ini banyak menunjukkan tentang keruntuhan akhlak generasi baharu menyebabkan kurangnya adab terhadap banyak aspek, antaranya yang boleh kita lihat adab dari aspek adab diri sendiri terhadap orang lain. Kita sambung seterusnya kepada poin 2.0 iaitu sejarah tamadun Melayu dalam aspek sosial dan kesenian. Apakah itu maksud tamadun? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau berdasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran dari segi sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi dengan peradaban. Melayu merupakan keturunan daripada Homo sapiens yang keluar daripada Afrika Timur Tengah. Masyarakat Melayu juga terkenal dengan adab dan adat dan masyarakat Melayu tidak kekok untuk bergaul dengan pelbagai jenis ragam manusia. Perlembagaan Malaysia yang wujud mengandungi istilah Melayu yang bermaksud orang Melayu yang tinggal di tanah Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu, mengamalkan istiadat Melayu dan beragama Islam. Melayu dan agama Islam terlalu rapat sehingga sukar untuk dipisahkan sehingga zaman kini. Mari kita tengok tamadun Melayu dari aspek sosial. Salah satu faktor kegemilangan Kesultanan Melayu adalah disebabkan ketinggian nilai sosial dan adabnya. Pada waktu itu, wujud sistem sosial yang kompleks dan mempunyai kaitan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Selat Melaka ketika itu dapat dikategorikan sebagai selat yang dikunjungi oleh pelbagai bangsa, masyarakat dan turut didiami oleh pelbagai kaum. Pada asalnya, Melaka hanya didiami oleh peribumi Melaka yang terdiri daripada orang Melayu tempatan. Walau bagaimanapun, dengan peranan sosio budaya asing yang singgah dan menetap di Melaka, akhirnya wujud pelbagai jenis institusi peribumi dan turut terlibat dalam pelbagai jenis kegiatan ekonomi dan sebagainya. Contohnya yang kita boleh lihat
anak-anak muda dididik di institusi itu agar menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Masyarakat Melayu sentiasa memastikan segala ilmu berkaitan adab sopan dan penjagaan maruah menepati amalan yang dituntut oleh setiap agama. Anak-anak muda juga dididik agar bijak mengawal nafsu dan lebih memfokuskan kepada akal budi. Mari kita lihat pula tamadun Melayu dari aspek kesenian. Islam tidak memperincikan apa itu bentuk hiburan tersebut. Ia terserah kepada kesesuaian individu, tempat dan masa yang sentiasa berubah-ubah. Apa yang pasti, hiburan adalah subjektif yang memberikan maksud sesuatu dari segi perbuatan, benda dan sebagainya yang memberikan kegembiraan dan menyukakan hati. Masyarakat Melayu amatlah menitik beratkan nilai-nilai murni di dalam hiburan. Maka, hiburan tersebut adalah luas bentuknya, sama ada dalam bentuk suara seperti nyanyian, gurindam, sajak atau perbuatan seperti tarian, berlakon, bersukan, atau ia merupakan sesuatu benda, objek seperti contohnya alatan muzik, buku, alatan sukan dan sebagainya. Di samping menghibur dengan alunan sajak dan nyanyian yang merdu, pendengar dan penonton tidak terkecuali mempelajari dan mendengar nasihat yang diselitkan di dalam karya. Contohnya, Manusia Miskin Kaya merupakan nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang menyeru semua orang agar tidak lupa akan orang yang berada di dalam kesusahan. Selain itu, Gurindam 12 iaitu hasil karya Raja Haji Ali memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Melayu juga mempunyai sejarah kesenian seperti cerita jenaka dahulu kala, tarian Mak Yong, Dikir Barat dari Pantai Timur dan pelbagai lagi. Kesenian Melayu tersebut masih lagi dipraktiskan pada masa kini, tetapi semakin lama ia kurang mendapat perhatian dari masyarakat kini. Hal ini kerana masyarakat kini lebih terdedah dengan seni moden yang barangkali lebih menarik perhatian dan mengikut trend semasa zaman kini. Teks drama Ayam Jantan, Ayam Betina adalah antara kesenian dalam tamadun Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afam dan saya akan menyambung dalam ulasan artikel ini di poin yang ketiga, iaitu unsur materialisme dalam kesenian Melayu. Sebelum itu, apakah itu fahaman materialisme? Fahaman materialisme ini ialah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim, yakni segala fenomena yang berlaku adalah bersifat jirim atau ialah kesan daripada perkara bercirim dan juga nyata. Sebagai contoh, kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biokimia dan juga sistem saraf manusia dalam fahaman ini. Ketiadaan perkara ini memustahilkan kemahiran berfikir. Fahaman ini bertentangan dengan konsep idealisme serta pluralisme dan juga dualisme. Selain itu, fahaman ini berkait rapat dengan fizikalisme, yakni pandangan bahawa segala yang wujud hanyalah bersifat fizikal, tetapi ada yang beranggapan bahawa materialisme dan juga fizikalisme ini hanyalah dua perkataan bagi konsep yang sama. Sifat materialistik merupakan antara budaya dan cara berfikir barat yang menguasai pemikiran orang Melayu. Penguasaan pemikiran ini melahirkan penolakan terhadap nilai-nilai agama Islam dan juga pandangan hidup orang barat hanyalah semata-mata bersifat materialistik yang mengarah kepada keduniaan sepenuhnya.
pendekatan masyarakat melalui drama perlulah dilakukan untuk memastikan dalam landasan yang benar. Cerita yang mempunyai nilai murni perlu diterapkan lebih luas untuk memberi pengajaran kepada manusia tentang kepentingan kepercayaan pada kehidupan setelah dunia ataupun akhirat. Kewujudan sistem siaran seperti TV Al-Hijrah, Astro Oasis banyak memberikan sinar kepada masyarakat Islam yang mahukan hiburan yang tidak menerapkan sifat materialisme dalam drama maupun program yang dianjurkan. Masyarakat juga perlu wujudkan inisiatif untuk menjadi lebih proaktif menentang drama-drama yang menyelit materialisme dalam hiburan tersebut. Drama-drama Melayu kini banyak mewujudkan tentang watak yang mementingkan kebendaan, harta, wang kerana inginkan kehidupan yang lebih mudah ataupun senang lah. Tontonan masyarakat kini yang tertumpu pada drama di televisyen maupun atas talian lebih banyak berkisarkan tentang percintaan yang tiada hala tuju. Malah unsur materialisme tidak dilupakan untuk diselit pada sesetengah babak tersebut. Hal ini menyebabkan pengaruh kepada penonton drama-drama tersebut dengan menunjukkan norma tentang mementingkan cinta kepada dunia, harta dan juga kebendaan. Jika kita lihat, kebanyakan masyarakat ataupun anak muda lebih senangnya akan lebih cenderung untuk menikmati untuk merasai kehidupan seperti di dalam drama, di mana pada saya ia tidak wajar dan perlu dibendung dengan lebih tegas dan juga daripada peringkat awal. Sebagai contohnya adalah Ayam Jantan Ayam Betina yang telah kami pilih. Ayam Jantan Ayam Betina ini adalah teks drama yang meletakkan pembaca dalam pelbagai persoalan. Pembaca akan memikirkan apa pengakhiran yang sepatutnya bagi watak-watak yang berkonflik ini. Kisah ini berkisarkan tentang 3 keluarga yang mempertikaikan soal moral anak-anak mereka serta darjat dalam perkahwinan. Dapat diringkaskan, Ayam Jantan Ayam Betina ini memaparkan pelbagai masalah, antaranya ialah masalah perbezaan darjat yang menghalang perkahwinan serta percintaan anak remaja. Karya yang dihasilkan sekitar tahun 1970-an ini turut menunjukkan arus kemodenan yang mempengaruhi cara pemikiran masyarakat muda dan juga tua pada masa itu. Okey, seterusnya kita akan pergi ke poin yang keempat, iaitu aplikasi nilai murni dalam kesenian dan juga hiburan masyarakat Melayu. Seperti yang kita tahu, peredaran zaman, perubahan zaman ini banyak memberi kesan kepada masyarakat, terutamanya dari segi kehidupan dan juga sosial masyarakat. Salah satunya berpunca daripada hiburan. Sebagai contoh adalah drama. Semua umum mengetahui apa itu drama. Tambah-tambah lagi zaman sekarang ni, seperti di kaca TV pukul 7 malam, drama mendapat tontonan ataupun rating yang tinggi dalam kalangan penonton. Hiburan masyarakat Melayu amat besar pengaruh, terutama zaman yang serupa canggih ini. Masyarakat lebih cenderung menonton drama berbanding program ilmiah ataupun keagamaan seperti ceramah agama ataupun tilawah Al-Quran, seperti itu. Kebanyakan drama Melayu tak dapat lari dengan makna moden dari barat, baik dari sudut politik, sosial ataupun agama. Kita dapat lihat senario ataupun jalan cerita drama Melayu kini bersifat cacah marba dan banyak bergantung kepada faktor dalaman atau luaran seperti taraf kehidupan, pendidikan, keluarga dan sebagainya. Semua ciri-ciri ini yang diterapkan dalam drama Melayu ini jelas telah menghilangkan nilai kesenian yang sebenar dalam aspek hiburan, iaitu drama. Oleh itu perlulah menerapkan nilai murni dalam drama-drama Melayu yang telah menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu umum. Nilai murni ataupun akhlak adalah perkara yang perlu diterapkan sejak daripada kecil lagi. Ibu bapa bertanggungjawab untuk memastikan setiap anak mempunyai akhlak yang tinggi dan berbudi bahasa. Sebagai orang Melayu Islam, kita mesti
mengikut apa yang telah disyariatkan dalam agama dan juga nilai-nilai murni yang baik. Sejak dahulu lagi, orang-orang Melayu amat menitik beratkan nilai sosial dalam kehidupan seharian mereka untuk mengimbangi serta menstabilkan kehidupan supaya dapat menjaga kepentingan bersama. Ibu bapa telah menekankan dan memberikan didikan akan pentingnya nilai-nilai ini pada anak-anak mereka. Jika kita lihat di dalam teks Ayam Jantan Ayam Betina ini, peristiwa yang berlaku terhadap watak Ani dan juga Samson menunjukkan bahawa kurangnya didikan nilai murni dalam diri mereka menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak. Sikap liar Samson terselah dan memberi impak yang negatif kepada Ani kerana membenarkan Samson memperlakukan Ani sebegitu rupa. Drama ini juga menunjukkan bahawa kurang atau tiada aplikasi nilai murni yang diterapkan. Ini boleh memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Masyarakat Melayu juga mengutamakan ilmu agama berbanding ilmu yang berasaskan akal teori semata-mata. Kesenian dan hiburan masyarakat Melayu perlu menerapkan adab terhadap ilmu dalam drama ataupun cerita agar masyarakat Melayu memperoleh kepentingan ilmu pada diri sendiri dan juga untuk masa hadapan. Selain itu, masyarakat juga akan sedar tentang ilmu merupakan sesuatu perkara yang mulia. Mereka akan mementingkan adab terhadap semua perkara seperti adab terhadap diri sendiri, insan lain, ilmu, alam tabi'i, alam kerohanian dan juga bahasa. Bidin Subari, iaitu penulis drama Ayam Jantan Ayam Betina, percaya bahawa kemodenan menyebabkan keruntuhan akhlak. Perkara ini terbukti semasa penjajahan barat di tanah Melayu dalam menyebarkan pemikiran gaya moden yang akhirnya menghakis nilai-nilai tradisi Melayu. Budaya pergaulan bebas, muzik serta fashion menyerap dalam pemikiran orang Melayu dan menyumbang kepada kerosakan akhlak. Oleh yang demikian, masyarakat telah menerapkan kepada setiap anggota keluarga mereka bahawa menjadi tanggungjawab setiap orang untuk menjaga tutur kata dan juga tingkah laku. Sejak kecil lagi, kita telah diberi penekanan mengenai hubungan sosial yang perlu dijaga dan juga dipupuk. Adab supaya menghormati orang tua, adab berjiran, adab menjaga tutur kata dan sebagainya merupakan antara apa yang telah diajar sejak kecil. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Berdasarkan artikel penulisan Ayam Jantan Ayam Betina ini, Rahim dan juga Midah gagal mendidik anak-anak mereka berlandaskan pegangan agama dan tradisi orang Melayu yang penuh dengan sopan santunnya. Rahim tidak menunjukkan sikap sebagai seorang ayah yang boleh dijadikan tauladan kerana beliau menggunakan bahasa yang kasar dan tidak berlapis ataupun ditapis semasa bercakap dengan anaknya. Sekian, terima kasih. Riwayat dan pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar bin Al-Khattab mempunyai nama yang sangat unik, iaitu Umar bin Khattab Ibn Nufail, Ibn Abdul Al-Uzza, Ibn Riyad, Ibn Qurd, Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Qa'ab, Ibn Lu'ay Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau berasal daripada keturunan Arab Quraisy dari kabilah Bani Adi. Saidina Umar telah dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah,
yang merupakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu pada tahun 583 Masihi. Beliau telah memeluk Islam 6 tahun selepas baginda menerima wahyu, iaitu ketika Saidina Umar berumur 27 tahun. Beliau terkenal dengan sifat berani, tegas dan berterus terang dalam menyatakan pendapat. Saidina Umar digelar sebagai Al-Faruq kerana beliau dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Saidina Umar mempunyai pekerti yang jujur sejak kecil, baik hati dan memiliki beberapa sifat yang mulia. Sewaktu penghijrahan, beliau keluar secara terang-terangan menunjukkan sifat keberaniannya. Saidina Umar telah memposisikan tentera Islam bagi meneruskan misi futuhat secara lebih holistik bagi mempertahankan kedaulatan kawasan yang telah dimiliki. Misi beliau ialah untuk menyempurnakan usaha dalam memperluaskan wilayah dan perkembangan Islam di kawasan jajahan yang telah dilakukan pada zaman sebelum dan beberapa futuhat baru di Mesir serta negara bukan Arab. Pertempuran yang hebat berlaku antara tentera Islam dengan Empayar Parsi telah dicatatkan dalam sejarah. Pertempuran ini berlaku di Nawahan, kubu terakhir Parsi. Nawahan ialah sebuah bandar terbesar yang terletak di pergunungan Iran. Saidina Umar diberikan amanah untuk mengambil alih jawatan khalifah setelah kewafatan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau telah mengubah strategi kepimpinan perang dan memilih Abu Ubaidah sebagai panglima perang, menggantikan Khalid Al-Walid. Perubahan ini berjaya mencapai objektifnya apabila Dimashq berjaya ditawan oleh tentera Islam. Pada tahun 644 Masihi, Saidina Umar pergi menunaikan haji di Mekah. Lalu beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah bin Muljam yang berasal dari Parsi sebagai tindak balas dari penaklukan Islam ke atas Parsi. Atas persetujuan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah dikebumikan bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Saidina Umar Al-Khattab wafat pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun setelah memerintah negara kira-kira 10 tahun. Sebelum memeluk Islam, Saidina Umar Al-Khattab merupakan seorang tokoh yang menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Saidina Umar dalam kesusasteraan Melayu. Kisah Saidina Umar yang berani serta adil sepanjang hidupnya adalah sangat terkenal sehingga disampaikan melalui karya-karya agung. Di dalam kesusasteraan Melayu, kemunculan watak Saidina Umar dapat ditemui dalam karya-karya ketatanegaraan, puisi Islam dan menerusi genre hikayat. Kesemua karya yang disenaraikan ini menunjukkan tentang kepribadian Saidina Umar yang adil dalam memerintah sebagai seorang khalifah Islam. Taj As-Salatin yang merupakan karangan Bukhari Al-Jauhari memperlihatkan ketokohan Saidina Umar pada pasal ke-7, iaitu pada menyatakan peri pekerti raja-raja yang adil dengan sebenarnya sesuai dengan sifat Saidina Umar yang terkenal dengan pemerintahan yang adil. Ia juga turut menggambarkan tentang betapa rajinnya Saidina Umar bekerja di siang hari, sementara pada sebelah malamnya pula diisi dengan amal ibadah dan meninjau keadaan rakyat. Sumbangan Saidina Umar Al-Khattab. Sepanjang pemerintahan Saidina Umar dari tahun 634 sehingga 644 Masihi,
Beliau telah memberikan pelbagai sumbangan kepada ketamadunan dunia. Antara sumbangan beliau yang paling berjaya merangkumi ketiga-tiga aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dari segi politik, Khalifah Umar Al-Khattab telah membentuk Majlis Syura yang sistematik. Majlis Syura merupakan lembaga atau majlis perundingan yang tertinggi semasa beliau sedang gering. Majlis Syura ini terdiri daripada dua, iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am. Semua perkara yang melibatkan politik, keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Selain itu, Saidina Umar turut mengasaskan Al-Diwan untuk menjadikan pentadbiran sistem lebih tersusun dari segi catatan dan rekod. Di dalam Al-Diwan, satu penyusunan dan catatan mengenai nama-nama tentera dan ahli keluarganya, dan sara hidup yang merupakan harta pendapatan bagi negara. Dari segi ekonomi, Saidina Umar telah melaksanakan penubuhan Baitul Mal. Baitul Mal merupakan badan yang menguruskan harta kerajaan. Sumber kewangan negara adalah hasil daripada pungutan zakat, jizyah, kharaj, dan ganimah. Semasa pemerintahan beliau, terusan dan tali air dibina untuk meningkatkan hasil tanaman. Antara sumber air yang terkenal ialah Empangan Abu Musa dan terusan Amir al-Mukminin di Mesir. Beliau juga mengubah sistem pungutan cukai yang dikenakan berdasarkan kesuburan tanah dan jenis tanaman. Dari segi sosial pula, Saidina Umar berjaya melaksanakan penambahbaikan terhadap sistem pendidikan. Beliau telah merancang satu pembelajaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Beliau menyediakan guru-guru untuk mengajarkan Al-Quran lalu menghantar mereka ke merata-rata tempat dengan ganjaran gaji yang lumayan. Di peringkat wilayah, sekolah-sekolah telah ditubuhkan di masjid-masjid. Umat Islam juga diwajibkan menghafaz surah-surah tertentu. Kesimpulan. Unsur materialisme dapat dilihat dalam pelbagai drama Melayu sejak zaman dahulu sehingga kini. Tidak hairanlah jika unsur materialisme ini ada dalam sesetengah masyarakat Melayu dan menyerupai apa yang digambarkan sebagai sifat materialisme dalam drama Melayu. Oleh itu, drama Ayam Jantan Ayam Betina merupakan salah satu drama contoh yang menekankan sifat materialistik dan mementingkan diri sendiri. Maka drama ini dapat diperlihatkan oleh masyarakat agar menjadi sumber pengetahuan tentang ciri-ciri materialistik untuk menilai diri sendiri. Watak Saidina Umar telah mencerminkan sifat pemimpin Islam sejati yang berwibawa dan adil. Kehebatan dalam menghadapi situasi pengadilan Abu Syahmah secara tidak langsung telah membenarkan sabda Rasulullah yang mengiktiraf kedudukan beliau sebagai salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Akhir sekali, keadilan Saidina Umar sebagaimana yang terpancar menerusi hikayat Abu Syahmah seharusnya menjadi contoh ikutan dan teladan bagi seluruh umat Islam. Sesebuah hukuman yang dijatuhkan tanpa menurut perspektif Islam akhirnya akan membuka pelbagai ruang perpecahan dan fitnah dalam kalangan umat Islam. Rujukan. Ini adalah contoh rujukan yang diguna pakai semasa kami menjalankan kajian.